Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu tahun 6 yang bertajuk Nasihat Guru. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Nasihat Guru ini terdapat pada muka surat 63 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.4.1 bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat bertutur tentang dua nasihat guru daripada buku teks dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Kedua, menulis untuk menyampaikan 3 maklumat dalam bentuk karangan berformat dialog mengenai nasihat guru dengan menggunakan bahasa yang santun. Kriteria kejayaan atau KK pada hari ini iaitu murid berjaya bertutur tentang dua nasihat guru daripada buku teks dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Kedua, murid berjaya menulis untuk menyampaikan 3 maklumat dalam bentuk karangan berformat dialog mengenai nasihat guru dengan menggunakan bahasa yang santun. Pernahkah murid-murid terbaca mahupun terdengar berita mengenai penipuan di media sosial dalam internet, surat khabar ataupun televisyen? Ya, pasti ada murid-murid yang pernah terdengar ataupun terbaca maklumat mengenai kes penipuan dalam internet. Lihat dalam skrin yang cikgu tunjukkan ini, cikgu telah menunjukkan satu paparan media sosial iaitu Facebook. Pastinya ada murid-murid yang telah pun mempunyai akaun Facebook. Dan dalam akaun Facebook ini, pastinya ada ruangan tambah kenalan ataupun tambah kawan. Dan apabila kita menambah kawan ataupun kenalan, pastinya ada di situ ruangan perbualan ataupun bahasa Inggerisnya chatting. Dan disitulah murid-murid akan berinteraksi ataupun bersosial mahupun berkomunikasi dengan rakan-rakan di alam maya. Dan kita lihat di situ juga cikgu sudah paparkan beberapa keratan maklumat ataupun berita mengenai kes penipuan yang berlaku dalam kalangan masyarakat mengenai kes penipuan dalam talian. Lihat di situ, penipuan menerusi love scam meningkat dan terdapat di situ wanita rugi sebanyak RM143,200 angkara love scam. Dan murid-murid lihat dalam petikan akhbar tersebut, berdasarkan trend jenayah ini, modus operandi mereka menerusi perkenalan di alam maya ataupun media sosial dengan memberikan kata-kata manis untuk memperoleh kepercayaan mangsa, seterusnya meminta sejumlah wang untuk pelbagai tujuan. Dan di sini kita faham bahawa kes penipuan ataupun scam ini berlaku di media sosial. Jadi, cikgu nasihatkanlah kepada murid-murid serta cikgu sendirilah supaya berhati-hati apabila kita mahu menambah kenalan baru ataupun rakan baru di media sosial, sama ada Facebook, Instagram ke, ataupun Twitter, ataupun TikTok. Dan di sini murid-murid apabila pandai memilih rakan ataupun kenalan
dan pastinya murid-murid akan selamat daripada kes penipuan seperti yang cikgu tunjukkan ini. Mari kita sama-sama membaca maklumat mengenai sebelum klik dengan sebutan yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu sudah pun tunjukkan maklumat mengenai sebelum klik. Maksudnya di sini ialah sebelum klik panduan untuk murid-murid berjaga-jaga ataupun berwaspada sebelum mengklik sesuatu maklumat di dalam internet. Baiklah, mari kita lihat maklumat tersebut. Yang pertama, minta izin daripada ibu bapa atau guru sebelum melayari internet. Maksudnya, kita perlu meminta izin daripada ibu bapa ataupun guru sebelum melayari internet. Yang kedua, berhati-hati semasa melayari internet. Maksudnya, kita perlu berwaspada, berjaga-jagalah maksudnya apabila melayari internet. Yang ketiga, jangan mudah menerima seseorang dalam laman maya menjadi kawan. Inilah perkara yang perlu diberikan perhatian. Cikgu risau perkara ini akan berlakunya masalah jenayah apabila seseorang itu mudah sahaja menerima kenalan baru di media sosial. Yang keempat, siasat dahulu latar belakang kawan baharu. Maksudnya di sini, kita sebagai pemilik akaun media sosial, tak kisahlah Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, kan? Kita perlu siasat dahulu latar belakang. Maksudnya latar belakang tu, kita kena tengoklah rakan baru kita tu dari negara mana, tinggal di mana, kerja apa, belajar di mana, kan? Dan di situ kita akan lebih berhati-hati, dan apabila kita berasa sangsi ataupun curiga mengenai rakan baru itu, kita janganlah menambah rakan tersebut ataupun kita putuskan hubungan kawan kita tu lah. Okey, persahabatan kita tu kita putuskan, dan dalam di situ kita nyatakan di situ unfriend kan, ataupun unfollow. Okey. Dan akhir sekali, jangan terima pelawaan kawan baharu untuk keluar berjalan-jalan. Inilah perkara yang sangat bahaya apabila seseorang itu mudah terpercaya, okey? Mudah tergoda, mudah ataupun jatuh cinta apabila kenalan baru itu di media sosial mengajak seseorang itu untuk keluar. Mungkin kamu nampak rakan baru kamu tu orang yang baik, tetapi di sebaliknya mereka ada niat yang jahat, mungkin untuk melakukan jenayah, kan? Dan di sini dalam radio yang kamu nampak di situ, pendengar sekalian, kawallah penggunaan masa anak-anak kita dan pantaulah mereka ketika melayari internet. Dan di sini sebagai ibu bapa mestilah memantau ataupun mengawasi anak-anak sewaktu menggunakan internet. Takut ataupun bimbang sekiranya terjadi perkara yang tidak diingini seperti tadilah penipuan ataupun terdapat unsur-unsur perkara yang tidak bermoral. Contohnya berlakunya penyebaran perkara-perkara seperti pornografi ataupun perkara lucah, dan ataupun berlakunya kes-kes seperti permainan yang melibatkan judi di internet. Jadi, cikgu harap murid-murid perlulah mengikuti panduan sebelum klik ini. Seterusnya, berikan pesanan yang sesuai kepada murid-murid daripada guru dengan sebutan dan intonasi yang betul. Maksudnya di sini, murid-murid yang belajar pada hari ini sedang memegang ataupun berperanan watak cikgu, dan cikgu itu perlu memberikan respons
ataupun menjawab persoalan daripada muridnya yang bernama Amar dan Damrong. Jadi, mari kita lihat persoalan ataupun dialog yang pertama iaitu bagi watak Amar. Mari kita sama-sama menuturkan dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu, apakah yang perlu saya lakukan sebelum melayari internet? Jadi, cikgu tersebut memberikan respons ataupun memberi panduan berdasarkan maklumat yang kita baca tadi mengenai sebelum klik. Mari kita tuturkan bersama-sama ya. Amar minta izin daripada ibu bapa atau guru sebelum melayari internet. Jadi di sini cikgu tersebut telah memberikan panduan yang pertama ataupun nasihat guru yang pertama iaitu minta izin. Minta izin sebelum menggunakan ataupun melayari internet daripada ibu bapa ataupun guru. Kalau di rumah, kita minta izin daripada ibu bapa. Kalau di sekolah, kita perlu minta izin daripada cikgu. Faham ya? Bagus. Sekarang kita lihat dialog yang kedua iaitu dialog yang dituturkan oleh Damrong. Cikgu, bolehkah kami melayari laman sesawang? Jadi di sini kita lihat Damrong bertanya, bolehkah? Jadi kita lihat respons yang diberikan oleh cikgunya. Damrong, kalian boleh melayari laman sesawang. Kalian mestilah berhati-hati semasa melayari internet. Di sini cikgunya telah pun memberikan nasihat yang kedua. Pandai. Dan nasihat yang kedua ini, gurunya memberi nasihat iaitu berhati-hati semasa melayari internet. Supaya tiada berlakunya jenayah ataupun masalah yang berlaku sewaktu melayari internet. Sekarang, sampaikan maklumat yang dipesan oleh guru kepada ibu. Kemudian, berikan respons terhadap pesanan tersebut. Sebutkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Maksudnya di sini, murid perlu menyampaikan pesanan daripada guru di sekolah kepada ibunya. Dan ibunya di situ memberikan nasihat kepada anaknya yang bernama Amar. Mari kita lihat dialog yang pertama di situ. Ibu, saya hendak mencari kawan baharu melalui internet. Cikgu berpesan supaya siasat dahulu latar belakang kawan baharu. Jadi di sini Amar sudah pun menyatakan ataupun menyampaikan nasihat daripada gurunya kepada ibunya mengenai cara-cara untuk menambah kenalan baharu ataupun rakan baharu iaitu siasat dahulu. Dan kita lihat respons daripada ibunya. Baiklah, Amar, jangan mudah menerima seseorang dalam laman maya menjadi kawan. Maksudnya di sini, ibunya memberikan nasihat jangan mudah menerima. Maksudnya, jangan senang-senang ataupun kita menerima sahaja orang mahu menambah kita sebagai rakan di media sosial seperti Facebook, kita terus sahkan untuk menerima rakan. Jadi, kita jangan mudah menerima rakan baharu yang belum kita kenali. Dan di sini kita perlu siasatlah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dialog antara Amar dan juga watak Ibu Amar. Baiklah murid-murid, lafazkan ayat tanya yang sesuai bagi watak ibu dalam dialog ini. Kemudian,
Berikan alasan yang sesuai berdasarkan respons tersebut. Sebutkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Maksudnya di sini, murid-murid yang belajar pada hari ini juga memegang watak Ibu Amar, dan Ibu Amar ini perlu bertanya kepada anaknya. Dan sebagai anak ataupun si Amar ini perlulah memberikan respons apabila ditanya oleh ibunya. Bukannya ibunya bertanya, Amar diam-diam ataupun tidak memberikan respons apabila ditanya oleh ibunya. Dan respons tersebut perlulah diberikan alasan yang sesuai. Mari kita sama-sama menuturkan dialog bagi watak Ibu Amar dalam kotak dialog yang berwarna kuning di atas itu. Amar, adakah kamu berfikir sebelum mengklik sesuatu maklumat? Ya, Ibu. Saya perlu berfikir sebelum mengklik sesuatu maklumat kerana dapat menghindarkan diri daripada bahaya seperti penipuan. Kemudian, Amar pula bertanya kepada ibunya, bolehkah ibu menemani saya melayari internet? Jadi, ibunya memberikan respons ataupun jawapan. Sudah tentu ibu boleh menemani kamu melayari internet. Baiklah, diharapkan murid-murid dapat memahami dialog antara watak Ibu Amar dan juga watak Amar dalam bahagian ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita lengkapkan dialog di sebelah ini berpandukan dialog dalam slide yang ditunjukkan dalam aktiviti 2 tadi. Kemudian, salin teks karangan dialog ini dalam buku penulisan. Maksudnya di sini, mudah sahaja murid perlu melengkapkan dialog yang cikgu paparkan di sini dengan merujuk semula dialog ataupun kotak dialog yang berwarna kuning dalam slide yang sebelum inilah, iaitu aktiviti 2 tadi. Dan murid-murid perlu melengkapkannya dan menulis dialog ini dalam buku penulisan. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudaharaan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.